Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya berlepas meeting dengan fakulti, kemudian line ke rumah ni teruk sangat lah. Kena pindah-pindah sana pindah sini. So hari ni kita ada dua. Saya tahu kebanyakan anda pukul 12 ada kelas. Saya cuba pastikan kelas ni akan tamat dalam masa 45 minit lah. Dengan tugasan-tugasan mungkin yang tambahan. Tapi saya ada maklumat tambahan. InsyaAllah ta'ala peperiksaan final kita ni telah diubah kerana asalnya kita punya ialah tidak ada final. Kita hanya dipanggil sebagai continuous assessment, iaitu penilaian berterusan. Sebagaimana yang tengok dalam kopas masing-masing tu lah. Jadi oleh kerana ada subjek-subjek lain yang lebih memerlukan untuk continuous assessment macam tilawah, jawi dan sebagainya, maka subjek kita ni diminta juga untuk buat exam. So kita ada final exam lah, 50 markah, iaitu take home yang dalam masa 24 jam. So saya ingat nanti saya akan brief yang benda tu. Cuma dia tidak mengganggu tugasan kita dan juga ujian-ujian kita yang lain, yang ujian kuis tu. Kena buat juga. Markah dia tu akan dicantumkan semua, jadi total tu dah 50 markah untuk dibawa ke final. Baik, hari ni kita akan membincangkan sedikit tentang asal-usul agama Jaina, Jainism. Baik, agama Jainism ini atau Jaina ini merupakan sebuah agama kuno di India yang dikatakan berasal daripada keluarga agama Dharma. Maksud di sini ialah sebelum muncul agama Jaina, Hindu-Buddha, agama Jaina telah wujud di negara India. Dia bermula daripada abad ke-6 sebelum Masihi di India. Agama Jainism ini diperoleh daripada nama Jainas yang bermaksud penaklukan. Agama ini dibentuk oleh Nataputta Waldramkan Tritakara. Ini pesuruh Tuhan yang terakhir yang dianggap sebagai pengasas Jainism bagi masyarakat India. Ini pahaman dia lah. Okey, sekejap ada orang masuk pula ni. Agama ini dibentuk. Agama Jaina lahir terlebih dahulu daripada agama Buddha. Agama Buddha mempunyai pengikut luas di India, namun agama Jaina terbatas hanya di India saja. Sekarang ni masih ada lagi agama Jaina ni, tapi hanya di India saja, dia tak keluar daripada negara Jaina. Dan ini adalah logo dia. Dan semua dengar saya cakap, kejap, semua dengar ke? Okay. Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Kami dengar. Dengar Ustaz. Alright. Kita teruskan. Simbol agama Jaina tu, kita tengok gambar tu. Simbol agama Jaina ni boleh didefinisikan sebagai agama atau sebagai alam semesta, lok. Ya, sebagai bahagian bawah simbol memiliki 7 neraka. Tu dia. Iaitu Naraki, manakala bahagian tengah alam semesta bermaksud bumi dan planet-planet. Bahagian atas bererti tempat tinggal surgawi dan semua makhluk surgawi yang tinggal adalah para sidra. Jadi percaya bahawa alam semesta ini tidak diciptakan untuk siapapun, malah juga tidak boleh dihancurkan oleh siapapun. Ini kefahaman mereka lah tentang agama Jaina. Aduh, nak masuk lagi sebentar ya. Baik. Tangan diangkat berarti berhenti, manakala kata di tengah pusat ada perkataan anishma. Ini ahimsa ini berarti tidak menggunakan kekerasan. 4 tangan saswita ini kita bahawa selama proses kelahiran dan kematian kita mungkin mati menjadi salah satu daripada 4 nasib, sama ada menjadi makhluk surgawi, manusia, binatang-binatang, Allah, makhluk neraka. Itu simbol dia lah. Dia ni tak banyak kat Malaysia ni tak ada.
Tapi kenapa kita perlu tahu juga kerana bila dalam peringkat international dia mempunyai perpandangan berbeza dengan agama Buddha, Hindu dan Buddha, dan dia tidak adalah anti kepada kasta. Nataputta Baldaman ini merupakan pengasas agama Jainism. Mahavira merupakan sanama bagi mereka. So kalau biasanya soalan akan keluar, jawapannya ialah Mahavira lah. Nataputta ni tak banyak keluar sebab kebanyakan orang kenal Mahavira ini kerana dia adalah pahlawan yang besar yang paling berpengaruh dalam perkembangan agama Jaina. Badramana dilahirkan sekitar 519 sebelum Masihi di India, di sebelah timur, dan di daerah yang sama dengan Gautama Buddha dilahirkan. Okey. Badraman merupakan anak bungsu dari seorang pemimpin dan dibesarkan dalam kemewahan. Buddha merupakan seorang putera Raja Sidra dan puterinya Trishala yang merupakan ahli kasta ksatria dan pengikut ajaran Prashava. Pada umur 30 tahun, dia telah keluar mengembara meninggalkan keluarga dan dia mempunyai seorang isteri dan seorang anak perempuan dan untuk mencari kebenaran dan kepuasan spiritual. Selepas meninggalkan keluarga, beliau mengambilkan masa 12 tahun setengah berusaha untuk berpuasa dan membersihkan diri. Akhirnya dia berjaya mencapai apa yang dipanggil sebagai Kavilyan, yakni dan kesedaran kemudian dipanggil sebagai Mahavira. Maha tadi. Mana apabila dia dah sampai puasa dia 12 tahun tu, puasa orang India lah, orang-orang Jainism ni, sebenarnya puasa dia menunjukkan, katakan dia minum susu aja atau dia tak makan. Dia hanya makan sayur, dia tak makan daging selama 12 tahun lah. Ataupun dia minum air saja, dia tak makan langsung. Gitu. Kemudian bila dia sampai satu tahap level yang tinggi dalam kefahaman mereka, apabila mereka berada di dalam satu gelombang dalam diri dia, maka dia rasa diri dia Mahavira lah. Dia gini, dalam otak kita ni, kita ada gelombang dipanggil gelombang sedar dan gelombang bawah sedar. Kedua-dua gelombang ni lah ciptaan Allah SWT kepada kita. Jadi gelombang sedar ni dia mempengaruhi kehidupan kita maksimum 10%. Gelombang sedar yang dipanggil beta. Kalau alfa ataupun yang bawah sedar, dia mempengaruhi 90 sehingga 90% kepada badan kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia itu secara sunatullahnya Allah dah beri kekuatannya pada akal dia, pada minda dia, data kekuatan itu, maka Allah izinkan. So, sebab itu orang-orang ini dia boleh kadang-kadang kita tengok luar biasa, dia boleh ditanam hidup-hidup, dia boleh bermeditasi, bertapa lah dan sebagainya. Kerana apabila dia sampai satu tahap, iaitu tahap dia dikuasai oleh minda bawah sedar dia, maka gelombang-gelombang yang ada itu akan membantu dia untuk mendapatkan apa yang dipanggil sebagai kesaktian, kelebihan. Di dalam ini dia tidak mustahil sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip kita, dia tidak mustahil sisi Allah Taala kalau manusia itu boleh mencapai tahap yang so-called luar biasa apabila dia berjaya mengawal minda bawah sedar dia, kerana 90% yang kemampuan kita fizikal ni 9 kali ganda boleh capai dengan minda bawah sedar. Okey, katakanlah kita boleh berlari 100 meter itu katakan 15 saat dengan kekuatan kita, dengan makan kita, dengan training badan kita dan sebagainya. Namun seandainya kita melatih minda bawah sedar kita dengan cara yang betul, dengan izin Allah Ta'ala, akhirnya kerana Allah Ta'ala memberikan sunatullah itu di dalam minda bawah sedar, maka kita akan lebih laju 9 kali ganda daripada mungkin dalam 3 saat kita boleh sampai atau 2 saat. So dalam konteks manusia biasa itu dipanggil keajaiban. Tetapi dalam konteks apabila orang membuat latihan dalam diri dia, maka dia akan boleh capai.
Untuk dicapai itu, macam kita kalau dalam Islam ini, kita dipanggil kita menjadi Rabbaniyun. Itu kita menjadikan diri kita dalam memahami Asmaullah Al-Husna yang 99. Kita kena jadi 99 nama tu untuk tiru Allah SWT. Pemaaf kita, penyayang kita, pengasih kita makan. Jadi akhirnya kita boleh dapat benda tu. Tapi selagi ada dosa-dosa tak dapat lah. Jadi orang-orang macam ni, dalam kefahaman mereka, dalam label pada masa itu yang tidak pada hari ini, dan mereka menggunakan kaedah tersebut, maka Allah telah izinkan mereka dapat. Sebab itu dia boleh puasa sampai 12 tahun. Dan akhirnya dia mendapat gelaran maha tadi. Sebab dia berjaya melalui dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menggunakan kekuatan minda buat dia. Ini meditasi dan sebagainya. Cuma mungkin dia tak nyebut nama Allah Taala lah. Okey, baik. Kemudian kira-kira 2 tahun selepasnya, selepas kematian mak bapaknya, Mahabirah dia jadi raja. Kemudian dia mengambil keputusan untuk meninggalkan istana berkelana tujuan untuk menjadi ilmu. Lepas 12 tahun tadi. Bertapa dan meditasi dan bersumpah tidak akan bercakap dengan siapa walaupun selama 12 tahun lagi. Ketika di bulan tersebut, satu peristiwa yang berkesan birunya, Mahabirah bertemu dengan seorang pengembala kambing di mana peristiwa itu berakhir dengan dia dibelasah kerana kerana sendiri apabila pengembala pergi gini. Dia berkelana, dia keluar, dia lari daripada istana tak nak jadi sultan, raja, dan dia bernazar untuk tidak bercakap dengan siapa pun selama 12 tahun. Kan? Jadi dia pun dan dia buat dia bekerja sebagai pengembala kambing, dan pada masa tu kambing itu tak dibaham oleh serigala. Tapi dia dah cakap, tak boleh cakap, dia tak boleh jerit lah, tak boleh panggil orang, tak boleh minta tolong orang. Jadi dia kena marah lah dengan tuan kambing tu sebab dia tak respon sampai dia kena pukul. Dan semasa ditanya kena kambing, dia tak jawab kerana dia tempoh puasa tak habis lagi. Dan dia dibelasah. Walaupun dia belasah, dia tidak melawan sedikit pun sehingga keluar darah daripada mulutnya, dan ketika itu membuat pengembala menjadi takut dan berhenti membelasahnya. Atas sebab bersalah pengembala tadi, maka dia meminta maaf dan Mahabirah hanya menuduk. Dari mana dia tetap bertahan, dia puasa tak bercakap walaupun dia kena belasah. Daripada peristiwa ni dapat dua pengajaran lah, melalui fahaman Mahabirah sendiri. Pertama, si pengembala telah faham bahawa diam lebih kuat dan tenaga daripada berkata-kata. Jadi akhirnya kerana kita diam tu, fahaman dia ialah itulah lebih kuat daripada cakap tak buat apa-apa. Yang kedua ialah Mahabirah memahami kerendahan hati lebih baik daripada sombong dan tenang lebih kuat daripada marah. Selepas 2 tahun, maka tamatlah tempoh sepahnya, maka Mahabirah telah tidak kembali ke balik keluarga dan terus mengembara dan berhasrat menyebarkan pengalamannya kepada orang lain. Apa ajaran-ajaran agama, ajaran Mahabirah ini? Ada 2 asas dibawa oleh Mahabirah yang bertentangan dengan agama Hindu. Pertama ialah beliau tidak percaya Tuhan agama Hindu yang berbilang-bilang, dan penolakan itu menyebabkan Mahabirah sendiri tidak percaya akan kewujudan Tuhan. Dia tak percaya pada Tuhan. Ini fahaman pertama dia. Yang kedua, Tuhan yang terdapat dalam agama Hindu untuk memperkuatkan kedudukan kaum Brahmin dan Sami sahaja. Baginya roh-roh yang wujud dan setiap yang bernyawa sifat mutlak dan kekal dan akan mengalami kehidupan seperti yang terdalam Hindu. Dia maknanya dia kata semua benda-benda hidup ini juga adalah hidup, ada roh, ada pokok, bulan, bintang, matahari, haiwan, sungai, apa semua ni. Jadi maknanya dalam konteks kepercayaan pada Tuhan, dia tak percaya Tuhan yang pelbagai sehingga sampai dia satu peringkat dia tak percaya pada Tuhan, dan dia percaya bahawa nyawa-nyawa yang ada di ini adalah nyawa yang macam manusia juga, tak ada lebihnya pun. Yang kedua, dia menolak sistem kasta. So satu, yang dari Hindu ni dia tak percaya dengan sistem Tuhan yang berbilang-bilang. Yang kedua, dia tak percaya dengan sistem kasta dan agama Hindu. Sebab kata adalah lambang ketidakadilan. Ajaran agama Mahabirah ni adalah tadi itulah Jainism. Kebahagiaan inilah bagi Mahabirah disebut dengan nirvana. Dia percaya pada nirvana ini seseorang itu yang hendak memulai nirvana mempunyai 3 peranan jiwa, keyakinan yang benar, pengetahuan yang benar, dan kelakuan yang benar. Dia nanti bila kita berdialog dengan orang-orang Hindu, Buddha dan Jaina, dia akan cerita tentang nirvana.
Bila kita tengok cara dia bercakap, sebiji dan hampir sama dengan maksud yang kita dalam agama kita, iaitu tentang kehidupan kekal abadi di alam akhirat dan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang dia faham, siapa yang pergi sana dia akan bersatu dengan Tuhan, dia jadi Tuhan lah. Kita tak hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini benda yang clear, sebab nanti bila dia cakap macam kita macam sama lah. Berhati-hati bila kita cakap macam sama. Kita biar dia cakap macam akhir sampai akhir, iaitu akhirnya matlamatnya apa. Sebab orang-orang Hindu Buddha, matlamat dia ialah bila dah sampai orang itu nirvana, dia akan masuk balik, dia akan jadi Tuhan, kata dia. Kan? Bezanya kita tidak. Dalam Islam ialah kita tetap hamba Allah SWT sebagai nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kelakuan yang benar dapat dicapai dengan mengerjakan 5 perintah, kata dia. Mahathir kata dengan melaksanakan 5 perintah akan dapat nirvana. Pertama, jangan membunuh setiap yang hidup. Sama ada binatang apa semua, dia tak boleh bunuh. Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan jadi pemabuk dan berlaku curang, dan jangan mengingin atau berkenaan pada sesuatu. Jangan teringin dengan sesuatu. Agama yang dibenarkan oleh Mahavira ini atau dikenali sebagai Jainism atau Jaina ini berarti penakluk. Hanya ada hubung dengan esensi pengajaran ini yang menekankan keperluan menakluki atau melenyapkan keinginan hawa nafsu dengan tujuan nirvana. Jadi maksudnya ialah kalau kepada pemahaman mereka bahawa kalau mereka nak sampai ke nirvana, bersatu dengan Tuhan, kekal dan tidak bergerak di dunia ini, dia kena menakluki nafsu. Dia kena lawan nafsu. Sebab ada satu amalan yang dipanggil Reiki. Reiki ni kalau mungkin anda tahu, Reiki ni sekarang ini ada dalam konteks pembangunan jiwa sekarang. Dah ramai banyak lagi training-training yang bersifat mistik. Ada Reiki lah, ada apa lah, NLP lah, terapi lah, Reiki. Saya bertanya dengan pengamal dia menyatakan bahawa mereka kena menghidupkan, kalau nak jadi baik, kita kena menghidupkan keinginan untuk atau nafsu itu dibangkitkan, atau keinginan jahat tu kemudian dilawan sampai kalah. Jadi maknanya nak jadi baik ni kena buat jahat, kena terlibat dengan benda-benda jahat, kemudian dia akan lawan balik. Maknanya dia menghidupkan, kalau dalam Reiki ni dia menghidupkan naga dia lah. Cuma itu masalah adalah sebab mereka ini semua berada di Tibet, kawasan Tibet ni, Hindu Buddha dia ada masalah sikit kat situ. Bukan masalah sikit, masalah banyak lah, sebab mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka ada kepercayaan kepada perkara-perkara lain yang berkaitan tentang manusia dan sebagainya. Okey, kemudian kita pergi lagi, iaitu kehidupan dan amalan penganut Buddha Jaina ialah disebabkan mereka kuat berpegang pada agama Himsha ini, iaitu tidak boleh membunuh sembarang benda hidup. Mereka tidak memakai kasut bagi mengelakkan dia berterpijak benda-benda halus dan menyawa seperti semut, hama dan sebagainya. Okey, itu di amalan dia lah. Amalan dan kehidupan dan amalan Jaina merupakan ciri berikut. Kedua, mereka para Sami menutup mulut dengan kain yang dibuat khas bagi mengelak daripada terhidu sebarang benda yang habuk. Dia kata mengenai benda-benda bernyawa. Kaum Jaina tidak melibatkan di dalam pertanian bagi mengelakkan melakukan pembunuhan ke atas seperti cacing, serangga dan sebagainya. Mereka hanya melibatkan dalam perniagaan dan perdagangan. Golongan pendeta yang Sami menjalankan hidup urban, yakni kerahiban yang putus dengan dunia luar. Mereka orang biasa berisan akan makan dengan keperluan material. Agama Jaina juga dibawa oleh Mahavira ini dianggap sebagai pembicaraan kepada perkembangan agama Hindu sebagai esensi, asas kepada ajaran Hindu sama dengan yang dikenal oleh Mahavira. Ini prinsip-prinsip dia. Bahasa-bahasa Sanskrit dia seperti jiva itu roh atau jiwa, terdapat dalam semua benda bergerak bernyawa. Atau cakap dia macam animisma juga. Yang kedua, ajiva, benda-benda tidak bernyawa. Asravara, daya penarik. Papa karma, dosa, hasil perbuatan. Punya karma, pahala, hasil, itu dia punya benda
ikatan roh dan keinginan dan kejahilan, samvara. Ini istilah-istilah dia lah. Boleh tengok dalam nota kita masing-masing. Ini adalah dan di amalan-amalan ritual mereka. Anda boleh tengok juga dalam sini. Jadi tak ada apa, tak ada yang ini pada puasa mereka. Ada puasa penuh, ada sebahagian. Ni. Okey. Hari perayaan mereka di Mahavira Jabanti, Diwali, Deepavali, mereka sama juga dengan Hindu. Tapi maknanya kalau apa orang Hindu buat, dia akan buat juga. Cuma dia ada prinsip dia seperti bagi makanan dia, bagi api, dia akan tutup hidung dia kalau setiap kali jumpa. Itulah kalau dia takut atau makan hama dan sebagainya. Okey, ini untuk ini nanti saya rakam, saya akan masukkan dalam ni dalam portal kita. Okey, yang ini dah habis. Kemudian kita tengok pula yang kedua. Kita punya tajuk yang kedua pada hari ini ialah Majusi. Agama Majusi. Agama Majusi ini. Sekejap. Ini nota kita. Jadi anda boleh tengok dalam nota kita. Nota ni penting kerana untuk anda jawab periksa nanti. Sebab kita kena jawab periksa, asalnya tak ada periksa. Okey, ini adalah agama Yahudi pula. Majusi. Majusi ni. Okey, kita masuk seterusnya agama Majusi. Kita terpaksa gunakan nota kita ni. Saya nak siapkan dia punya ni, tapi cuma ada masalah sikit. Dengan ISO semua, saya tak sempat sediakan yang PowerPoint, tapi kita boleh bacakan berkaitan ini. Baik. Seterusnya kedua ialah agama Majusi. Majusi. Al-Majus. Jadi agama Majusi atau Zoroastrianism ini adalah sebuah agama yang tertua di Iran. Agama Majusi ini telah diasaskan oleh Zarathustra yang pada awalnya menyebarkan agama Majusi di Iran. Dalam agama Majusi, Zarathustra dianggap sebagai nabi dan setiap penganutnya. Okey. Majusi ini sebenarnya dia dimasukkan, bila dikaji-kaji, dia telah dimasukkan dalam grup agama Samawi. Maknanya agama Majusi, bila dibaca, agama Majusi ini agama yang mengesakan Tuhan. Mengesakan Tuhan satu. Jadi dia sebenarnya level dia masuk agama Samawi. Namun apabila pengikut-pengikut dia mula menjelmakan Tuhan sebagai patung-patung, yang ini baru dia sesat. Tapi asas dia satu. Jadi yang ini yang menyebabkan agama Majusi dia ada dalam dua keadaan. Tapi kalau dari sudut kita lihat Zarathustra ini, kalau dia betul lihat daripada apa yang dibawa, dia semacam seorang nabi tapi bukan seorang rasul. Sebab tak ada elemen khurafat, tak ada elemen syirik yang diajar dalam isu ketuhanan. Cuma pengikut-pengikut dia yang mula menggantikan kepada api dan juga menggantikan kepada patung-patung. Daripada teks asal dan asas, dia jadi macam agama yang diselewengkan seperti Yahudi dan Nasrani lah. Okey. Baik, Zarathustra dianggap sebagai nabi. Secara umumnya agama ini adalah menyembah api dan Ahura Mazda atau Aura Mazda sebagai Tuhan mereka. Agama ini juga mempunyai kitab suci yang dinamakan Avesta yang ditulis oleh Zarathustra. Pada awal penyebaran agama ini, Zarathustra telah menerima pelbagai ugutan untuk membunuhnya kerana telah mencabar agama pagan yang sebelumnya menyembah berhala.
agama pagan ni agama-agama tertua atau data nenek moyang lah, atau menyembah berhala. Ya, kerana ajaran Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan ajaran agama pagan. Pertama, tengok. Jemaah pagan ni macam orang-orang animisme. Takut pokok, sembah pokok, takut busuk, sembah busuk, takut langut, sembah laut, buang ancak, apa ini dia. Ini agama pagan lah. Jadi oleh kerana dia menentang, so kita tengok bahawa dia menentang kesyirikan. Okey, baik. Sejarah permulaan agama Majusi. Agama Zarathustra dilahirkan, aduh sakit pula. Okey. Zarathustra dilahirkan di timur laut Iran. Beliau dilahirkan pada zaman budaya dan agama politistik. Ini penyembah banyak Tuhan. Zoroaster adalah nama perkataan Yunani yang menisbahkan pengasasnya, iaitu Zarathustra. Beliau dikenali sebagai Zaratushi dalam bahasa Parsi atau Zoroaster di Gujarat. Maklumat mengenai kelahiran Zarathustra dan hidupnya amat terhad. Apa yang diketahui oleh teks dalam kertas yang merupakan sebagai peras daripada kitab suci Zoroaster, iaitu Zen Avesta. Beliau dilahirkan dalam kalangan puak Hitama dan bekerja sebagai seorang imam dan juga pendidik. Zarathustra menolak agama yang memiliki banyak Tuhan yang dianuti oleh masyarakat Iran pada masa itu. Bila Zarathustra berumur 70 tahun, beliau dikatakan mendapat wahyu daripada Tuhan. Zarathustra percaya hanya terdapat satu Tuhan saja yang berhak disembah dan mencipta segala yang ada di langit dan bumi ini, iaitu Ahura Mazda atau Ahura Mazda. Dan nama Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak Yang kita belajar ialah 99 nama. 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk Allah di 100 nama. Tapi nama Allah Subhanahu Wa Taala terlalu banyak. Kalau dalam bahasa-bahasa lain seperti bahasa Suryani, contohnya Kazhirin, Tunashin, ini semua adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak ada dalam bahasa Arab. Ini bahasa bahasa Suryani, tapi dia merujuk kepada Ya Hayyu, Ya Qayyum, Tunashin, Buduh. Ini semua adalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam bahasa dia, dalam kitab-kitab lama, bahasa Suryani, bahasa Ibrani, tapi itu nama Allah Ta'ala. Sebab itu yang kita ada dalam bahasa Arab sekarang ini 99 nama. Jadi kita bila dia kata Ahura Mazda, mungkin dia merujuk pada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu macam orang-orang Iran, bukan orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wahai Allah, dalam bahasa dia halaluya. Halaluya itu ialah ya Allah, atau dalam bahasa Arab ni ya ilahi. Dan ya, sebab tu dia ada kalau kerja bila orang Syria, terutamanya orang Syria ni dia dekat dengan orang Yahudi kan. Jadi kalau dia hari Sabtu, hari Ahad dia bernasyid, berzikir macam haleluya, 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 itu dia punya adalah zikir dia. Tapi orang Yahudi yang berbangsa Arab, yang bercakap Arab, dia menggunakan ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, tapi dia merujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Ibrani ialah haleluya. Jadi saya nak beritahu bahawa bila kita cerita tentang bila Zarathustra menyatakan Ahura Mazda ini, pada masa itu bukan bahasa dia, bahasa Persia, bahasa Urdu, Persia, bahasa Persia ni, bukan Parsi, bahasa Parsi. Ahura Mazda memberi maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Zarathustra percaya hanya sampai satu Tuhan saja yang disembah, itu Ahura Mazda. Manakala kuasa jahat atau syaitan pula sebagai Ahriman. Ini bahasa dia. Okey. Pada ketika ini, pemerintah di negeri tersebut menentang idea yang dibawa oleh Zarathustra. Mereka beranggapan agama, kuasa dan ritual mereka terancam serta ajaran dibawa oleh Zarathustra. Bahkan masyarakat sekarang juga turut menentang dan menghina agama yang dibawa oleh Zarathustra.
Selepas 12 tahun, Zat Susah telah meninggalkan negeri dia dan mencari tempat yang lebih terbuka untuk membuka ajarannya. Belum mendapati ada sebuah tempat di penelitian Raja Hutan Spa di Bartikan, kawasan di sekitar Afghanistan, Tajikistan dan Uzbekistan hari ini. Ia telah terbuku dan masyarakat mereka menerima ajaran keagamaan yang oleh beliau. Raja dan pemimpin tersebut telah mendapat khabar bahawa Zat Susah berdebat dengan para pemimpin agama di negerinya. Setelah itu, pihak pemerintah memutuskan untuk menerima ajaran Zat Susah dan menjadikannya sebagai agama rasmi kerajaan mereka. Semenjak itu, agama Zoroaster bertersebar dan mula dianuti oleh orang-orang Parsi lewat usia 70 tahun. Zat Susah pun meninggal dunia. Setelah meninggal, ini dia. Mana Zat Susah tadi tak ada apa. Dalam ketauhid, dia agama tauhid. Setelah kematiannya, agama Zoroaster bertapak kukuh di Parsi dan menjadi agama rasmi bagi Empayar Archaemen, namun kegemilangannya hanya seketika ketika Parsi diserang oleh Alexander the Great, agama Yunani. Ini agama Yunani pun ada agama ni lah, agama Dewa Dewi. Agama Dewa Dewi. 330 sebelum Masehi. Kurangnya telah menyebabkan kebanyakan bangunan Parsi hangus terbakar oleh tentera Yunani. Segala rujukan dan kitab mengenai Zoroaster telah hilang ketika berlakunya peperangan ini, agama akhirnya pun mundur dan terus hilang. Dalam beberapa ratus tahun kemudian, Parsi diperintah oleh dinasti. Lepas habis tu dah runtuh, dah rosak semua. Dia tinggalkan dan agama tak berkembang lah, dah mati semua kan. Buku-buku pun tak ada rujukan. Kemudian bila dah kembali semula lepas beberapa ratus tahun, dinasti Sanadid ini dan agama mula dihidupkan kembali seperti zaman Archaemenid ini. Namun kat sini lah berlakunya tokoh tambah serta segala kitab dan tulisan mengenai telah dihimpun dan ditulis semula. Permulaan era kekuasaan Pahlavi. Malah terdapat banyak doktrin baru yang diwujudkan. Doktrin baru yang diwujudkan. Inilah Zoroastros atau Majusi yang kita tahu hari ini yang bermasalah ni. Yang bermasalah pada hari ini. Konsep dualisme yang dijadikan antara kuasa baik dan kuasa jahat adalah setara. Jadi mula menyatakan bahawa orang Mazda itu adalah Tuhan baik dan Ahriman adalah Tuhan jahat. Ada sebab Tuhan juga. Setelah itu, pada zaman itu dipergunakan konsep persucian api sebagai simbolik pada aura Mazda. Dia baru ada penyembahan api. Dia muncullah golongan penyembahan api melalui kuil-kuil didambakan ataskan. Okey, nama agama Zoroaster pada zaman saya menerima kemunduran apabila Mongol serang. Dia naik bangun. Naik yang pertama tu agama tauhid, kemudian dijatuhkan oleh Yunani. Naik yang kedua dah cacar merebak, agama dah jadi ciptaan manusia, tu pertama. Kemudian jatuh lagi diserang oleh Mongol. Okey, kepercayaan asas agama Majusi ini atau Zoroaster iaitu konsep Tuhan yang menentang konsep dewa-dewi serta penyembahan berhala. Satu ialah dia ini Allah ada Tuhan adalah Esa satu dan tidak menyembah sesuatu dan tidak pada permulaan dan tidak ada kesudahan, tidak memiliki ayah, tidak anak dan tidak ada bentuk badan, tidak boleh dilihat dengan mata dan tidak boleh membayangkan dia. Ini semua prinsip ketuhanan yang dibawa oleh Zoroaster ataupun Majusi. Selain itu mereka percaya bahawa Ahriman yang mengusir kegelapan dan kejahatan. Hasil pertentangan inilah wujudnya kepercayaan dualisme iaitu kuasa baik dan kuasa jahat. Okey, saya ingat ini ajaran agama Zoroaster. Amalan kerohanian dia menyembah api. Apinya adalah kesucian. Okey. Nanti anda tengok dalam e-learning, saya dah upload beberapa video-video termasuk yang minggu lepasnya dan hari ini punya kita akan upload dan anda boleh tengok di situ tambah-tambahan yang lain dengan nota dan saya ingat saya dah detailkan tadi, maka saya ingin ulangi balik. Saya akan masukkan dalam grup bagaimana kita nak exam ini sebab akhirnya kita dapat exam dia. Asalnya saya cakap tak ada exam tapi permintaan dia meeting 3 hari lepas. Mereka katakan mereka perlu untuk kes kita ni iaitu untuk
perbandingan agama, mereka mohon untuk kita buat ujian take home exam 24 jam, itu 50 markah, kerana untuk assessment berterusan ini ada subjek lain yang diperlukan seperti tajwid, seperti jawi, seperti tilawah, kan, yang mana mereka tak perlu final exam. Jadi kita tak apalah, kita tak ada masalah, jadi kita akan buatkan. So ada siapa nak tanya, boleh tuliskan di bawah dan saya boleh jawab insya-Allah taala. Ini tambahan, boleh baca sendiri. Silakan, ada siapa nak tanya? Boleh tulis ataupun bertanya. So hari ini kita ada 24 orang. Semua datang. Ada siapa nak tanya? Nanti saya akan ingatkan dalam grup masing-masing tentang ujian-ujian yang ABC itu, untuk markah lagi, untuk mendapatkan markah, untuk di carry mark nanti. Tak ada. Oh, Arif kata tak ada. Ada soalan lain? Sebab saya tahu pukul 12 dah ada kelas. Kalau tak ada, kita mungkin akan tutup kelas kita dulu. Ustaz nak tanya. Ya kan? Ustaz, hari ni ada ujian ke? Tak ada. Sepatutnya minggu lepas. Nanti saya akan cantumkan minggu lepas dengan ini pada minggu depan. Ini ujian tak ada. Ujian minggu depan. Okey Ustaz. Agama Majusi dekat negara mana sahaja. Agama Majusi ini sekarang ini dia berada di banyak, mana di Eropah ada, di Amerika ada, di Afrika ada, di sini ada yang percaya pada agama Majusi ini. Tetapi kebanyakan mereka semua bertapak di Iran. Sekarang di Iran atau Parsi, di Kurdistan, Afghanistan, yang mana mereka percaya bahawa dan mereka dah menyembah api lah. Attendant sebenarnya tadi sepatutnya kamu masuk tadi sebelum 10.50, tak apa, nanti saya tandakan lah attendant. Kalau kamu masuk saja ke ni, ada attendant, nanti saya akan tandakan attendant. Hari ni datang semua 25 orang. Dan saya pun ada Google Meet attendant ni kat tepi ni, so juga kehadiran anda tadi ambil oleh Google Meet. Alright. Baik Ustaz, terima kasih. Okay, ada apa lagi? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, saya kira ingat kita akan stop dulu pada pertemuan kita pada hari ini. So hari ini tak ada ujian, minggu depan. Ujian pada minggu lepas tu saya akan bawa ke minggu depan. Dan kita akan berjumpa lagi pada hari Khamis depan insya-Allah taala. Semoga ada kekuatan dan keramatan semua. Terima kasih banyak di atas bersama. Dan terima kasih juga atas doa-doa masing-masing tentang kesihatan saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. 20 soalan. 2 set soalan, 10-10 2 set soalan, 10-10 minggu depan. Okey, itu saja. Kita tangguhkan dulu dengan baca tasbih kafarah dan setul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.